Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat kita bertemu atas pilihan daripada Allah. Sama-sama kita dapat datang ke rumahnya, menunaikan salat berjemaah, kemudian sama-sama kita niat iktikaf dalam masjid, dalam rumah Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam pada hari ini. Nikmat yang terbesar Allah kurniakan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan saya sambung tajuk berkaitan dengan istighfar. Kemudian saya sambung tajuk isti'azah, istighfar dan juga isti'azah. Ada beberapa hadis yang saya dah baca pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan istighfar. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Antara waktu yang Nabi amalkan istighfar adalah selepas waktu solat. Bila Nabi selesai saja menunaikan solat, Nabi akan beristighfar 3 kali, seperti mana yang kita biasa buat. Itulah yang Nabi amalkan. Alhamdulillah. Dan antara istighfar yang paling bagus untuk kita baca adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Ini yang paling baik untuk kita amalkan. Kalau tuan-tuan dah hafal lagi bagus. Kalau belum hafal boleh baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Dalam satu riwayat Nabi sebut, barang siapa yang membaca pada waktu siang dan kemudian dia meninggal pada siang hari itu, maka dia telah dijamin untuk masuk syurga Allah. Dan barang siapa yang membaca pada waktu malam, kemudian dia meninggal pada malam itu, maka dia juga termasuk dalam kalangan penghuni syurga Allah.
Siapa yang baca Sayyidul Istighfar pada waktu siang dan malam, dia telah dijamin oleh Allah termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Ada juga istighfar yang lain yang boleh kita baca. Antaranya istighfar Nabi Yunus alaihi salam. Ketika mana Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan. Ikan apa tuan-tuan? Ikan paus. Ikan paus ke? Entah nak namanya ikan apa. Nama sekarang ikan paus lah. Ikan nun. Zaman sekarang ni kita sebut ikan paus sebab ikan paus tu yang paling besar. Zaman dulu mungkin ada yang lebih besar daripada ikan tu. Jadi tuan-tuan, Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Dan dalam perut ikan nun tersebut, Nabi Yunus mengamalkan istighfar, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, itu doa ataupun istighfar yang Nabi baca, Nabi Yunus AS baca dalam perut ikan nun. Dan Nabi kata, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa stajaballahu lahu. Barang siapa yang melazimi istighfar Nabi Yunus dan dia berdoa dengan istighfar Nabi Yunus itu, maka dengannya untuk sesuatu perkara, melainkan Allah akan memustajabkan baginya. Allah akan makbulkan permintaannya jika dia berdoa dengan istighfar Nabi Yunus alaihi salam. Itu antara salah satu kelebihan kalau kita melazimi istighfar Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh amalkan istighfar tersebut. Sayyidul Istighfar lagi bagus. Istighfar Nabi Yunus pun bagus. Kalau nak lagi pendek pun boleh. Sayyidul Istighfar panjang. Ustaz tak hafal lah Sayyidul Istighfar. Okey, baca Nabi Yunus punya. Nabi Yunus pun panjang juga, tak hafal. Yang ini pun tak hafal. Okey, saya bagi yang pendek punya. Paling pendek punya istighfar, astaghfirullah. Ustaz yang tu pun panjang. Yang itu no comment lah. Itu dah paling pendek lah tu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mana-manalah istighfar yang boleh kita amalkan. Yang penting kita baca istighfar, melazimi istighfar. Kemudian saya berhenti pada satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aksirna minal istighfar. Nabi khususkan hadis ini kepada para perempuan, wanita. Ya ma'syaran nisa. Nisa ni apa? Perempuan. Apa pesanan Nabi? Tasaddaqna. Pertama, banyakkan sedekah. Yang kedua, wa aksirna minal istighfar. Perbanyakkanlah olehmu istighfar. Nabi pesan pada perempuan, banyakkan sedekah dan banyakkan istighfar. Kenapa? Sebab Nabi sebut, fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Nabi sebut kerana aku melihat ramai di kalangan ahli neraka adalah perempuan. Nabi sebut, Nabi lihat di kalangan ahli neraka ramai perempuan. Habis itu lelaki tak ada ke? Lelaki ada. Hadis ni untuk perempuan, hadis lain lelaki. Lelaki punya hadis lain, tapi hadis ni saya tujukan untuk perempuan. Maka bila Nabi sebut
ramai perempuan dalam neraka. Maka adalah seorang perempuan ni bangun, ma lana aktsara ahli nar, ya Rasulullah, kenapa pula ramai perempuan dalam neraka tu? Apa yang perempuan dah buat? Apa dosa perempuan? Kenapa perempuan ramai masuk neraka? Maka Nabi pun jawab, pertama, tuksirnal la'na. Perempuan ni banyak mengumpat, banyak memaki orang, banyak membawang. Itu dia jawapan yang pertama. Betul ke tak betul? Tanya diri sendiri. Perempuan memang banyak membawang. Sebab Nabi sebut antara punca perempuan ramai dalam neraka adalah kerana perempuan ini suka memaki orang. Dan yang kedua, wa takfurnal ashir. Antara punca yang kedua perempuan ramai dalam neraka adalah kerana tidak berterima kasih kepada suaminya. Ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua, tidak berterima kasih dengan suami dia. Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi SAW ada bersabda, la yanzurullaha illa imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada seorang wanita yang enggan berterima kasih kepada suaminya dan kepada wanita yang tidak merasa memerlukan suaminya. Dia tak berterima kasih pada suami dan dia rasa dia boleh hidup tanpa suami dia. Maka wanita yang sebegini diminta untuk berjaga-jaga. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Kerana apa? Allah tidak memandang kepada perempuan yang enggan berterima kasih kepada suami dan merasakan dirinya tidak memerlukan suaminya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu sebab yang kedua kenapa perempuan ramai dalam neraka. Yang pertama, sebab perempuan ramai memaki, banyak memaki orang. Yang kedua, kerana tidak berterima kasih pada suami. Dan sebab yang ketiga, kenapa perempuan ramai dalam neraka? Maka Nabi pun jawab, wa tamkusul ayyama la tusalli. Ini kerana ramai di kalangan perempuan yang tidak menunaikan solat dalam tempoh haidnya. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, dalam bab period ataupun haid ini, ini adalah ilmu yang mana bukan sahaja perempuan perlu tahu, bahkan lelaki juga wajib tahu. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Mereka wanita yang tidak menunaikan salat dalam tempoh haidnya. Antara tafsiran para ulama, antaranya Imam An-Nawawi itu sendiri, dia kata perempuan ni dia sambil lewa, solat ke tak solat, ataupun dia tak tahu ni dah kena solat ke belum, ataupun dia tak faham, dia tak nak belajar, ataupun dia memang malas nak belajar. Hukum asal dia, wanita yang kedatangan haid memang tidak wajib melaksanakan solat. Contoh, kalau dia period 7 hari, maka dia tidak perlu menunaikan solat. Seperti mana hadis daripada Fatimah bin Abu Hubaisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa idza aqbalat haidatu fatruki salah
ketika kedatangan haid, maka hendaklah kamu tinggalkan solat. Tak perlu solat dan tak perlu qada. Fa idza dhahaba qadaraha faghsili anki dama wa salli. Maka apabila tempohnya sudah berlalu, hendaklah kamu mandi, membersihkan diri daripada darah dan dirikanlah solat. Selesai sahaja waktu tempoh period haid, maka hendaklah dia cepat-cepat mandi dan terus mendirikan solat. Okey, itu memang semua orang tahu. Waktu period tak perlu solat, habis period solat. Begitu juga pendapat Imam An-Nawawi, telah bersepakat para ulama bahawa ke atas wanita itu tidak diwajibkan untuk solat dan tidak ditaklifkan untuk menggantikannya. Kalau dia period 7 hari, maka 7 hari itu dia tak perlu qada. Dia tak sama macam puasa. Puasa dia kena qada, tapi solat tak perlu. Puasa dia kena qada, tapi solat tak perlu. Berdasarkan hadis daripada Aisyah, kana yusibuna zalik fa nu'maru bi qada'is saum wa la nu'maru bi qada'is salah. Perkara itu, yakni haid, adalah ketetapan ke atas perempuan, maka kita diarahkan untuk menggantikan puasa dan tidak digantikan solat. Tidak diperintahkan untuk menggantikan solat. Yang itu semua tahu. Puasa kena ganti, solat tak perlu ganti dalam tempoh period. Okey, yang ni selesai. Yang menjadi masalah ialah tempoh awal period dan tempoh akhir period. Bila waktu dia mula-mula keluar darah dan bila waktu last sekali dia keluar darah. Yang itu perempuan kena betul-betul tengok. Kena betul-betul perhatikan. Bila waktu mula-mula sekali dia keluar darah, bila waktu last sekali keluar darah. Macam mana cara dia nak tahu darah dia berhenti ataupun tidak? Dua cara. Lelaki pun kena tahu. Nanti anak dia tanya. Dua cara. Cara pertama, ambil kapas, sapukan ataupun lalukan, sentuh pada kemaluan. Kalau ada darah, maka itu masih belum bersih. Kalau dah kering, baru boleh mandi wajib dan solat. Itu cara pertama. Cara kedua, akan keluar cairan putih. Cairan putih. Maka kalau dia dah keluar cairan berwarna putih, maka dia perlu mandi dan perlu solat wajib. Yang ini lelaki tak tahu. Kalau tanya memang tak tahu. Kalau perempuan itu ambil kapas, kemudian dia calik pada kemaluan dia, dia sapukan pada kemaluan, tapi yang keluar warna kuning, bukan warna merah, warna kuning. Warna kuning ni apa? Warna kuning ni apa? Mesti nak kata air kencing. Bukan. Kalau dia calik, kebiasaan darah warna merah, tapi bila dia calik tu pada kemaluan perempuan ni keluar warna kuning, maka itu juga dikira belum suci. Dia tak boleh solat. Kan warna kuning Ustaz, kan kencing tu. Bukan kencing, kan dah cakap dah. Sebab tu kena tahu. Sebab tu kena tahu. Nanti anak dia tanya, ayah cari warna kuning. Oh ni dah kencing ni. Kau ni sama je. Ayah pun sama, anak pun sama.
Jadi cara kita nak tahu period itu dah habis dengan dua cara. Dengan cara kita cek dia dengan air kapas ataupun kain ataupun apa-apa saja. Yang kedua dengan keluaran cairan putih. Maka dua cara itu kita dapat tahu haid itu dah berhenti. Okey tuan-tuan, seterusnya bagaimana kaedah menggantikan solat bagi wanita haid? Adakah wanita haid perlu menggantikan solat? Jawapan dia ya. Yang mana? Yang awal dan yang akhir. Yang ni. Yang tengah-tengah waktu dia period tu tak perlu qada. Yang tu tak ada masalah. Tapi yang biasanya orang ambil ringan adalah waktu awal dan waktu akhir. Awal dan akhir. Saya bagi contoh. Kata Imam An-Nawawi, sekiranya berbaki pada waktu kadar takbiratul ihram dan lebih yang tidak sampai kadar 1 rakaat, maka ke atasnya wajib solat berkenaan dilaksanakan. Sekiranya baki pada waktu kadar solat tersebut, kita masih sempat dapat takbiratul ihram ataupun lebih, yang mana tak sampai pun kadar 1 rakaat. Contoh dia sampai rukuk aja, sampai sujud saja, tiba-tiba dah azan masuk waktu seterusnya, maka pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, dia perlu ataupun wajib ke atasnya solat berkenaan. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Contohnya, sekiranya haid beliau tamat pada waktu solat asar. Contoh dia tamat pada waktu solat asar pukul 5. Dia habis waktu asar pukul 5 contoh. Maka dia cek pukul 5 tu, dia pergi tandas, dia tengok kemaluan dia, dia cek, ambil pakai kapas, dah tak ada darah, maka dia dah boleh mandi dan boleh solat. Maka wajib ke atasnya untuk menunaikan solat asar dan mengqadakkan solat zuhur. Kenapa perlu qada solat zuhur? Sebab dua solat ini boleh dijamakkan. Maka dia perlu solat asar sebab dia dah berhenti period pada waktu asar, dan dia perlu qada solat zuhur tadi sebab solat itu boleh dijamakkan dengan asar. Ini pendapat yang paling rajih dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat yang lain kata tak perlu qada, tapi pendapat yang paling rajih perlu qada. Sebab apa? Sebab solat itu boleh dijamakkan. Begitu juga kalau dia berhenti pada waktu isyak pukul 9, maka dia perlu solat isyak dan qada solat maghrib. Sebab solat dua ni boleh jamak. Yang ini ramai yang tak buat. Satu. Contoh yang pertama, dia solat berhenti habis waktu isyak, maka dia perlu qada solat maghrib. Dia berhenti pada waktu asar, maka dia perlu qada solat zuhur. Ustaz, kalau dia berhenti waktu zuhur, adakah dia perlu qada waktu subuh? Jawapan dia tak perlu. Sebab apa? Mana ada orang jamak subuh dengan zuhur? Ada ke? Tak ada. Dua solat ini tidak boleh dijamakkan. Maka kalau dia dah berhenti waktu zuhur, waktu subuh dia tak perlu qada. Dia solat zuhur sahaja. Itu cara dia. Kalau dia berhenti waktu maghrib, perlu ke dia solat qada waktu asar? Jawapan dia tak perlu. Sebab apa?
tidak disyariatkan jamak solat asar dengan maghrib, tak ada. Yang maghrib dengan isyak ada, asar dengan maghrib tak ada. Maka dia perlu solat maghrib sahaja. Begitu juga dengan subuh. Kalau dia berhenti waktu subuh, dia perlu qada solat isyak ataupun tidak? Jawapan dia tak perlu, hanya solat subuh sahaja. Okey, itu cara dia. Harap perempuan boleh jelas dekat sini. Tuan-tuan pun perlu faham. Jangan buat tak tahu. Oh, saya bukan perempuan ustaz, saya lelaki. Betul lah, lelaki pun kena faham. Okey, itu yang pertama. Saya bagi contoh lain. Jika haidnya datang waktu asar, yang ini pada awal pula, tadi last pada hujung haid, yang ini awal-awal haid. Jika haidnya datang dalam waktu asar, jika haidnya datang dalam waktu asar, dan waktu asar itu waktu asar tu dia tak sempat nak solat pun, dia tak dapat waktu asar tu sebenarnya. Contoh, dia period pukul asar habis pukul apa? 7.16 maghrib. Pukul 7 suku dia period, 7 suku dia period, 7.16 dah maghrib. Ataupun kita ambil pukul 7 lah, pukul 7 period, 7 suku dah maghrib. Dan dia tak solat lagi asar. Dia tak solat lagi asar ni. Waktu dia dah sibuk-sibuk, dah masak, dah semua dah buat. Tiba-tiba dia masuk tandas. Dia masuk tandas, dia cek, oh period, waktu asar tak habis lagi. Maka dia pun dengan mudah hatinya, oh yang ni tak perlu solat. Jawapan dia betul. Tapi dia perlu qada tak? Jawapan dia ya. Yang ini pun ramai tak buat. Sebab dia sangka dia period waktu asar, maka asar tu dia tak perlu solat. Jawapan dia salah. Sebab apa? Sebab waktu asar tu masih panjang tadi, daripada pukul 4.30 sampai pukul 7. Dia tak solat. Pukul 7 baru dia nak solat, dia nak cek dia dah period belum. Maka dia kena qada waktu asarnya. Dia kena qada waktu asar dia. Bila dia dah suci nanti, dia kena qada. Tapi kalau asar pukul 4.30, dia nak solat, 4.31 dia tengok dia period, maka yang tu tak perlu qada. Sebab apa? Sebab 1 minit tak sempat nak solat. Yang ni beza. Sebab tu kena tengok betul-betul, kena cek betul-betul. Jangan main hantam saja. Kalau pukul 4.30 azan, pukul 4.31 dia nak solat, okey dia solat. Dia cek, alamak keluar darah, 4.31, 4.32, maka dia tak perlu qada dah lepas tu. Sebab apa? Memang 1 minit, 2 minit tu tak sempat nak menunaikan solat, tak sempat. Tapi kalau dia dah pukul 5, azan pukul 4.30, pukul 5 baru dia nak solat, dia cek dia period, maka dia kena qada asar tu bila dia dah suci nanti. Sebab apa? 30 minit waktu yang cukup lama untuk solat asar, tapi dia tak buat. Yang ini yang Nabi sebut perempuan ramai masuk neraka. Sebab apa? Dia main cincai je. Period tak payah solat. Betul lah. Tapi awak period pukul berapa? Pukul 6. Asar qada tak? Tak qada. Itu punca dia. Sebab dia tak tahu. Kalau dia tak tahu tak apa, tapi dia tak nak belajar, yang tu masalah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah semua, kita perlu tahu
Perkara ini adalah perkara asas dalam kehidupan seorang Islam, terutamanya perempuan. Nak tak nak dia kena tahu period pukul berapa, period berhenti pukul berapa, macam mana nak tahu last period dan sebagainya. Okey, itu cukup. Kemudian waktu paling singkat period berapa lama? Menurut mazhab Syafi'i 24 jam. 24 jam satu hari. Itu paling pendek. Dan paling lama 15 hari. Maka kalau dia period lebih daripada 15 hari, maka itu bukan haid, tapi itu darah kotor, istihadah. Darah istihadah perlu solat ataupun tidak? Jawapan dia wajib solat walaupun keluar darah. Dah hari yang ke-16 ni keluar darah, bersihkan dulu, pakai pad macam biasa, solat walaupun masih keluar darah. Itu darah istihadah, wajib solat. Wajib solat. Sebab paling lama adalah 15 hari. Lebih daripada 15, istihadah. Kurang daripada 1 hari juga istihadah. Macam mana nak pastikan kurang 1 hari tu? Tuan-tuan, dia kena pastikan 24 jam darah itu keluar. Macam mana nak kira? Panjang cerita dia ni. Dia kena buat satu kursus, seminar haid saja. Seminar pengurusan jenazah dah buat. Seminar solat sempurna dah buat. Seminar period belum. Cuba buat. Seminar haid diwajibkan lelaki. Lelaki wajib pergi. Jangan malu, datang je. Jangan malu dan datang sahaja. Sebab apa? Sebab tu ilmu. Jangan malu-malu, datang. Jadi dia kena huraian perincian satu persatu. Saya bagi secara umum je lah. 1 hari paling ringkas, paling pendek, dan 15 hari paling panjang. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi sebut wanita ramai di kalangannya adalah ahli neraka. Ramai di kalangan ahli neraka adalah perempuan. Sebab apa? Sebab dia tidak menunaikan dalam tempoh haidnya. Maksudnya apa? Awal period dia tak jaga, akhir period dia tak jaga, dia tak qada solat yang sepatutnya, dia ambil lewa, istihadah dia pun dia tak solat dan sebagainya. Kalau sebulan dia istihadah, sebulan lah dia tak solat. Padahal period adalah 15 hari sahaja. Jadi tuan-tuan, itulah punca Nabi sebut ahli neraka ramai di kalangan perempuan. 3 sebab. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, iaitu serba sedikit saya terangkan secara ringkas. Itu baru 1/10 kot. Banyak lagi benda-benda period ni kita kena jelaskan. Tapi saya jelas secara ringkas, dan itu paling asas lah tu. Sekurang-kurangnya kita dapat tahu dan kita dapat faham. Kalau nak faham dengan lebih detail, boleh buat seminar period 3 hari 2 malam. Lama tu. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk seterusnya adalah tajuk isti'azah, memohon perlindungan. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwazu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kata Abu Hurairah, Nabi selalu minta perlindungan dengan Allah daripada beberapa perkara.
Doa ni biasa kita baca. Antara perlindungan yang Nabi minta apa dia? Pertama, min jahdil bala, daripada beratnya ujian. Wa darakis syaqa, terjatuh ke dalam kesengsaraan. Wa su'il qada, dan qada yang buruk. Wa syamatatil a'da, kegembiraan musuh di atas musibah yang menimpa kita. Maka ni antara doa yang Nabi biasa baca dan kita boleh amalkan. Minta perlindungan daripada jahdil bala, beratnya ujian. Tuan-tuan, bila kita nak sebut tentang ujian, banyak berita yang keluar. Banyak berita yang keluar dekat internet, dekat TV dan sebagainya. Yang keluar apa? Akan berlaku satu krisis makanan. Krisis makanan. Ini yang terbaru lah. Yang ini ujian ataupun tidak? Jawapan dia ya, ini ujian. Betul ke akan berlaku krisis makanan? Boleh jadi sebab negara luar dah berlaku. Sri Lanka dah berlaku. India dah mula menutup ekspor gandum. Tuan-tuan, apa jadi kalau gandum ni berkurangan? Maka tuan-tuan tak dapat sarapan roti canai. Itu paling penting. Bukan tak dapat, dapat. Tapi lepas ni roti canai sekeping RM2. Yang mana dulu 50 sen je. Kalau gandum ni berkurangan, maka roti canai akan jadi RM2. Dulu makan 3 keping, lepas ni makan sekeping setengah. Roti telur dah jadi RM4 sekeping. Itu yang berita yang akan berlaku. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah supaya perkara-perkara itu tidak terjadi. Itu hanya perkara berita di luar negara sahaja yang kita dengar. Tapi yang kita dengar sekarang di negara kita akan naik barang. Itu je. Jadi apa sekalipun kita minta pada Allah. Minta daripada apa? Min jahdil bala, daripada ujian yang berat. Wa darakis syaqa, daripada terjatuh ke dalam lembah kesengsaraan. Wa su'il qada, dan qada yang buruk. Wa syamatatil a'da, kegembiraan musuh di atas kemusibah yang menimpa orang Islam. Jadi itu yang Nabi baca, yang Nabi amalkan. Doa tolak bala. Kita boleh amalkan juga. Dalam satu hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dalam satu hadis Nabi baca doa, Nabi minta perlindungan daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada sifat yang lemah, ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal harami, lemah kerana tua, wal bukhli, kedekut. Maka Nabi minta perlindungan daripada Allah kepada beberapa perkara. Pertama, lemah, malas, pengecut dan kedekut. Dan maka Nabi juga minta perlindungan, wa a'udzubika min azabil qabri, berlindung daripada Allah daripada siksaan kubur. Tuan-tuan, Nabi kena siksa kubur ke? Tak. Habis tu kenapa Nabi doa? Nabi nak ajar kepada kita supaya kita doa macam tu. Nabi tak kena seksa kubur. Yang kena seksa ni siapa? Kita semua. Jadi Nabi nak ajar doa ni kepada kita. Minta perlindungan kepada Allah daripada seksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan minta berlindung dengan Allah daripada fitnah kehidupan
dan fitnah selepas mati. Kadang-kadang fitnah hidup kita tak dengar, tapi bila dah meninggal baru fitnah terhadap diri kita dengar. Kita dah mati dah waktu tu, kita tak tahu orang fitnah kita lepas kita mati. Yang dengar siapa? Ahli keluarga kita, jiran-jiran, anak beranak dan sebagainya. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita minta perlindungan daripada Allah supaya tak ada fitnah hidup dan fitnah selepas kita mati. Fitnah selepas mati. Dan satu riwayat yang lain, Nabi juga minta perlindungan daripada wadala'id daini, minta perlindungan daripada Allah supaya tidak dikelilingi hutang. Minta jauh daripada hutang, kata Nabi. Habis tu Ustaz, kita tak boleh berhutang ke? Boleh. Dah itu memang antara, nak kata keperluan pun ya. Keperluan. Jadi tak boleh hutang? Boleh. Jadi apa fungsi doa ni? Supaya kita mudah untuk bayar hutang. Supaya mudah untuk kita bayar hutang. Dah memang kita kena buat hutang, keperluan. Jadi kita minta daripada Allah, ya Allah, supaya aku mudah untuk bayar hutang tu balik. Nak beli rumah 500,000, tak mampu. Mana ada duit cash 500,000? Kalau yang kaya adalah, tapi kalau macam saya ni tak ada. RM50 adalah, 500,000 mana ada. Jadi nak bayar 500,000 tu tak ada. Nak beli rumah, terpaksa beli. Sebab keperluan, kita pinjam. Maka kita kena berhutang. Maka kita minta pada Allah, ya Allah, bantulah aku supaya apa? Supaya mudah bayar balik hutang. Itu cara dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara doa-doa Nabi yang Nabi juga amalkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak lagi doa-doa Nabi dalam bab isti'azah. Nabi minta perlindungan daripada ditarik nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada hilangnya nikmat. Nikmat yang kita ada, kita minta, ya Allah, jangan kau tarik balik. Biarlah dia kekal ataupun bertambah. Wa tahawuli afiyatik, dan daripada hilangnya kesihatan. Nikmat sihat yang kita ada sekarang, kita boleh pergi masjid, boleh pergi surau, boleh beribadah. Kita minta pada Allah, ya Allah, jangan tarik nikmat sihat ni, biarlah ia berterusan. Nanti kalau dah sakit, susah nak pergi masjid, susah nak beribadah. Jangan kita minta supaya sakit, tak boleh. Jadi tuan-tuan, Nabi minta apa? Jangan Allah tarik nikmat sihat. Wa fujaati nikmatik, dan Nabi minta juga, minta perlindungan daripada azab yang datang secara tiba-tiba. Azab secara tiba-tiba. Tapi kelebihan umat Muhammad, memang umat Muhammad tak akan diazab secara tiba-tiba. Tak adalah berlakunya bumi diterbalikkan, tak ada. Yang ada boleh jadi tsunami itu je. Itu pun azab juga. Tapi kita minta perlindungan daripada Allah supaya tidak berlaku secara mendadak, tiba-tiba. Tiba-tiba berlaku tsunami. Elok-elok duduk dekat masjid, tiba-tiba tsunami. Yang itu kita tak nak. Jadi minta perlindungan kepada Allah. Jadi tuan-tuan, banyak lagi doa-doa perlindungan yang Nabi amalkan. Walaupun Nabi ni kekasih Allah, Allah lindung dia, tapi Nabi tetap minta doa supaya Allah lindung daripada segala keburukan dunia dan akhirat. Nabi minta supaya tidak ditarik nikmat, tidak ditarik kesihatan, tidak diberikan azab secara tiba-tiba dan sebagainya. Nanti saya akan sambung berkaitan dengan kelebihan ataupun waktu-waktu yang digalakkan untuk kita membaca isti'azah.
Ada beberapa waktu yang disebut dalam hadis, yang mana waktu ini kita memang galakkan untuk baca isti'azah. Kalau berlaku je situasi itu pada diri, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca isti'azah. Ada beberapa ketika ataupun waktu yang digalakkan untuk kita baca. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya akan kongsikan waktu digalakkan untuk baca isti'azah. Dan kemudian saya akan kongsikan tajuk berkaitan dengan doa. Doa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.